Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Bumawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 12 April. Sektor peladangan merupakan sektor kedua tertinggi merekodkan kes kemalangan maut selain sektor pembuatan. Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Sarawak, Insinyur Dr. Nur Halim Hassan berkata, 4 kes kemalangan maut direkodkan pada tahun 2022, 2 kes pada 2021 dan 9 kes pada tahun 2020. Untuk kemalangan hilang upaya kekal, 3 kes telah dicatatkan pada tahun 2022, 2 kes pada 2021 dan 4 kes pada tahun 2020. Manakala untuk kemalangan tidak hilang upaya kekal, sebanyak 85 kes telah direkodkan pada tahun 2022, 77 kes pada tahun 2021 dan 106 kes pada 2020. Daripada kes-kes tersebut, sebanyak 4 kes melibatkan pendakwaan di mahkamah dengan nilai penalti sebanyak RM60,500 dan 3 kes telah dikenakan tindakan kompaun dengan nilai denda sebanyak RM45,000. Menerusi kenyataan media, beliau menekankan tindakan perundangan yang tegas akan diambil ke atas pihak yang bertanggungjawab sekiranya didapati terdapat pelanggaran di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. JKKP Sarawak memandang serius setiap kemalangan yang berlaku dan semua majikan digesa agar mempertingkat tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja setiap masa, khasnya di musim perayaan, serta mewujudkan persekitaran pekerjaan yang selamat, sihat dan kondusif. Ke arah itu, JKKP Sarawak akan mengadakan operasi penguatkuasaan berfokus di sektor peladangan pada 14 April hingga 16 Jun 2023 untuk meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja dan mengambil tindakan undang-undang terhadap majikan yang gagal mematuhi perundangan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Operasi ini akan dijalankan secara menyeluruh di semua tempat kerja sektor peladangan di Sarawak bagi memastikan prosedur operasi selamat berdasarkan penilaian risiko terhadap kerja-kerja berbahaya di ladang dipatuhi, termasuk penggunaan kenderaan ladang dan peralatan yang digunakan untuk aktiviti perladangan. Antara aktiviti-aktiviti kerja yang banyak menyumbang kepada kemalangan di sektor peladangan adalah seperti kerja-kerja memetik dan mengutip buah di kawasan yang terdapat kabel bervoltan tinggi, penggunaan jentera traktor untuk kerja mengumpul hasil ladang dan aktiviti penggalian tanah dan menebas di ladang. Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan Sarawak, Dato' Insinyur Elis Jawan Ampaling dilantik sebagai anggota Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAVCOM yang baharu. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siew Fook menerusi kenyataan media memaklumkan pelantikan tersebut adalah bagi tempoh 3 tahun berkuat kuasa dari 28 Mac 2023 hingga 27 Mac 2026. Dato' Insinyur Elis juga pengerusi Lembaga Boya dan Api Sarawak, pengerusi eksekutif Majlis Keselamatan Jalan Raya Sarawak dan timbaran pengerusi Lembaga Sungai-Sungai Sarawak. Beliau juga merupakan Profesor Adjung di Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS sejak 2021. Pihak Kementerian Pengangkutan Malaysia dan MAVCOM amat berbesar hati mengalu-alukan pelantikan Dr. Insinyur Elis kepada MAVCOM. Kepakaran, pengalaman luas dan semangat dalam perkhidmatan beliau kepada rakyat akan memainkan peranan penting untuk memacu industri penerbangan Malaysia ke hadapan seiring dengan usaha bagi membangunkan industri penerbangan awam yang berdaya maju dari segi komersial serta responsif kepada keperluan rakyat. Sarawak akan menganjurkan semula pertandingan lalu lintas antara pelajar sekolah dan pertandingan itu akan dijenamakan semula sebagai Pertandingan Lalu Lintas Sarawak atau Sarawak Traffic Games. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata penjenamaan semula itu dibuat memandangkan penaja utama pertandingan itu dahulu tidak lagi meneruskan penajaannya. Datuk Seri Lee Kim Shin berkata pertandingan itu bermula 1993 dan kali terakhir diadakan pada 2015. Ke arah menghidupkan semula pertandingan ini, pihaknya akan membaik pulih dan menaik taraf ke-6 taman lalu lintas yang ada di Sarawak. Kerja naik taraf dan penambahbaikan itu katanya akan dibuat mengikut keadaan lalu lintas pada masa kini. Mengikut iaitu suasana keadaan lalu lintas hari ini dan juga sistem lalu lintas kita hari ini. Ya, misalnya kita perlu menggunakan juga isyarat lalu lintas. Dahulu tak ada isyarat lalu lintas kerana itu yang penting. Ya,
ada juga isyarat-isyarat yang lain perlu kita tambah. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan ke Taman Lalu Lintas di Rojang Park di Sibu. Datuk Seri Lee Kim Shin percaya pertandingan seperti itu dapat memberi pendedahan peraturan jalan raya kepada kanak-kanak, dapat melahirkan pengguna jalan raya yang berhemah dan patuh undang-undang pada masa hadapan. Rancang perjalanan dengan rapi bagi memudahkan urusan balik ke kampung. Demikian saranan Ahli Parlimen Tanjung Manis Yusof Abdul Wahab kepada pelajar-pelajar di Pusat Pengajian Tinggi yang bakal kembali ke kampung halaman bersempena Hari Raya Aidilfitri kelak. Jelas beliau, persediaan dan perancangan yang rapi dapat mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku pada saat-saat akhir. Tambahnya, pelajar-pelajar yang menuntut di Semenanjung Malaysia turut disaran agar menempah tiket penerbangan lebih awal supaya mendapat tiket dengan harga yang lebih murah. Kementerian Pengangkutan bakal mengumumkan penambahan penerbangan termasuk ke Sabah dan Sarawak bersempena Hari Raya Aidilfitri dan harga tetap untuk penerbangan seperti yang diumumkan sebelum ini turut dilaksanakan. Kata Yusof lagi, amalan balik ke kampung menjelang Aidilfitri sudah menjadi kelaziman buat yang berada di perantauan. Beliau berkata demikian kepada pihak media pada program Lan Berambih Sungkir bertempat di Kompleks Sukan Integrasi Kampung Seberang Serikir. Ujarnya lebih kurang 150 orang masyarakat Islam telah hadir berbuka puasa pada program ini. Sambutan yang begitu menggalakkan ini membuktikan keharmonian masyarakat yang berbilang kaum di situ. Kerjasama agensi kerajaan bersama rakan strategik dari pihak swasta dalam menyantuni golongan yang memerlukan banyak memberi manfaat kepada masyarakat. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS menerusi program Sejambak Kasih telah sekian lama menjalinkan kerjasama dengan salah sebuah hotel di Miri setiap kali menjelang musim perayaan. Katanya kerjasama selama 21 tahun ini tidak hanya tertumpu kepada satu-satu perayaan tetapi hanya merangkumi Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan Hari Gawai Dayak. Tentu sekali ia banyak memberi manfaat kepada penduduk-penduduk di kawasan Miri ini. Setiap tahun 100 orang dapat manfaat ia untuk satu majlis. Dalam satu tahun 3 gig majlis diadakan. Sejambak Kasih Tahun Baru Cina, Sejambak Kasih Gawai, Sejambak Kasih Aidilfitri. 3 kali setahun. Beliau berkata demikian pada Majlis Sejambak Kasih Hari Raya Aidilfitri 2023 di perkarangan salah sebuah hotel bertaraf 3 bintang di Miri. Seramai 100 orang penerima dijemput hadir pada majlis tersebut menerima sumbangan wang tunai daripada hotel berkenaan dan hamper daripada JKMS. Di bahagian Miri, seramai 1,002 orang penerima bantuan akan menerima sumbangan sempena Hari Raya Aidilfitri 2023 dan daripada jumlah tersebut 100 orang penerima bantuan telah dijemput hadir pada majlis itu. Sementara itu, sumbangan wang tunai akan dikreditkan ke akaun masing-masing kepada mereka yang tidak berpeluang hadir. Pemberian sumbangan wang tunai kepada penerima yang beragama Islam adalah untuk meringankan beban keuangan serta menceriakan penerima bantuan sempena menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri. Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud semalam menerima kunjungan hormat daripada Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Sarawak di kediaman rasminya di Demak Jaya, Kuching. Ditemui pemberita selepas kunjungan tersebut, Naib Pengerusi 2 Perkim Sarawak Datin Norini Hussein berkata kunjungan tersebut adalah bertujuan menjemput Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib menjadi tetamu kehormat pada majlis makan malam sempena Mesyuarat Agung Perkim yang ke-35 kelak. Ujar Datin Noraini, majlis makan malam tersebut akan diadakan pada 29 April di Bandaraya Sibu dan dijangka dihadiri 200 peserta. Dan kita akan mengadakan, sebenarnya kita punya Mesyuarat Agung tahunan akan diadakan pada tengah hari, 29 tengah hari, dan malam kita akan mengadakan majlis makan malam. Dan the next day 20 hari Ahad 30 kita akan Perkim akan mengadakan ada satu workshop lah untuk kita membincangkan mengenai hala tuju Perkim. Selain daripada majlis makan malam tersebut, Perkim Sarawak juga akan melancarkan buku Perkim dan hala tuju strategi Perkim. Perkim Sarawak kini mempunyai lebih 5,000 ahli dan merupakan jumlah paling ramai berbanding negeri-negeri lain. Kesemua ahli Perkim tersebut merupakan golongan wanita.
Sarawak bakal menikmati lebih banyak penerbangan langsung antarabangsa melalui operasi pesawat berkuasa jet Firefly. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Aviation Group MAG Airline Business Ahmad Lukman Muhammad Azmi berkata sebanyak 6 pesawat jet akan digunakan untuk tujuan tersebut menjelang akhir tahun ini. And we also use Firefly Jet as connectivity for more international destination in Borneo, especially to the North Asia, secondary point in China. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapak Malaysia di Kuching. Dalam kunjungan tersebut, Lukman yang juga merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Lantikan Baharu turut berkongsi perancangan lain untuk negeri ini kepada Premier Sarawak. Antaranya ialah inisiatif pengambil alihan beberapa laluan penerbangan dari Malaysia Airlines di Sarawak selain meningkatkan jumlah penerbangan ke negeri ini. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Rabu 12 April. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Salam Malaysia Madani, jumpa lagi.